الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ini sambungan daripada hadis dulu. Huraian mengenai dengan sebuah hadis apabila seorang sahabat mengadukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa berlaku kenaikan harga barang. Sebagaimana sebut dalam minggu lepas, kebetulan tajuk hadis kita ni kena mengena dengan situasi ataupun keadaan yang kita hadapi hari ini, iaitu orang panggil inflasi ataupun kenaikan harga barang. Jadi kita nak tengoklah harga barang ni gapo dia kedudukan dari segi agama kita, dan yang keduanya peranan kerajaan. Dia dipanggil amir. Okey. Ataupun imam di sebuah negeri, lagu mana tanggungjawab dia, peranan dia apabila berlakunya kenaikan harga barang. Jadi hadis ni bukan kita rancang, dak ni nak pilih. Kita pilih apa ni musim ni, dak betul lah. Kita start daripada macam-macam dari kitab Bulughul Maram. Buk ni rasa buk yang kena ni. Lepas kita bab start dengan bab taharah, bab bersuci, bab solat, bab jenazah, puasa, zakat, haji. Tidak mengesuk haji baru ni tak. Jadi kebetulan ni masuk bab muamalah, iaitu urusan jual beli atau kira bicara sesama manusia. Jadi kebetulan ni masuk hadis yang ke berapa tadi baru tak ingat. 33. Jadi ini sambungnya huraian dia. Hadis baru ni dia menyebut bahawa seorang sahabat mengadu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, harga barang naik. Bila harga barang naik, tentulah sebagai rakyat ni dia akan rasa resah. Duit ia boleh sebanyak tu tak boleh beli dengan barang hak kita beli sebelum pada ni. Dia kita tengok dari segi realiti keadaan kita ni lagu itulah. Dulu kali kita pergi 2, 3, 4 tahun mula bawa 100 riyal tu nak penuh juga raga dah. Macam gila ni di supermarket kalau pergi ke 100 riyal tu. Orang tak boleh nak tengok gambar satu, beli makan yang anak. Dah. Itu orang panggil inflasi ataupun kenaikan harga barang. Dia bukan benda baru. Benda ni berlaku zaman Nabi kita, zaman sahabat dulu lagi. Baik, kita bicara sini Nabi sebut ini adalah suatu fenomena atau keadaan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tak boleh nak buat. Benda tu takdir sebab dia kait mengait. Cumanya kita nak bicara ni ialah dari segi peranan ataupun tugas sebagai seorang kerajaan, al-imam sebagai sesebuah negeri. Kita sambung huraian dia dah. Apabila dikatakan pengilang, mestilah barang yang nak jual tu pengilang. Dia buat ikan sardin ke, susu ke, makanan-makanan dari ting tu ataupun apa saja tu dia panggil pengilang. Pengedar tu dia ambil kilang, ditolong dia buat pergi kedai. Peniaga dan penjual, orang jual barulah sapa kepada kita. Dia lebih berhak menentukan harga barangnya. Sebab dia tahu habis banyak mana benda yang dia buat tu dia nak jual kat orang. Betul tak? Sebab itulah kalaulah sekiranya kerajaan yang disebut di sini, kalau kerajaan tu dengan tidak ambil kira, hanya melihat sebelah pihak saja, dia tengok sebelah rakyat saja, rakyat tidak mampu membeli, maka dia pun menetapkan satu harga, dipanggil harga ceiling. Misalnya hamba sebut minggu lepas ni kata ayam lah. Dia kata tak boleh kena jual, orang duk naik ke siapa berapa belah lah, tak boleh. Kerajaan kata sekat 7 riyal. Adilkah begitu? Jawab je tak. Adil bagi pihak pengguna. Kita pembeli kalau boleh 5 riyal, 4 riyal kita kena tak. Tapi kena tanya khabar dia, benih ayam dia beli berapa, deduk go berapa. Itu benda berkait. Sewa bank berapa, cucu mari. Kalau ada kehundur, orang tak panggil nego.
Situ dah terletaknya imam atau pemerintah, dia kena tahu dengan cerak. Dia tak boleh main dia buat sesuatu hukuman sebab seorang ketua ni dia tak boleh makna tak boleh tahu. Sebab dia panggil tasarruful imam ni dari segi kaedah fiqh dia panggil. Tasarruful imam manutun 'ala ar-ra'iyah bil maslahah. Tasarruful imam. Cara apa ni kata pengendalian seorang imam, pemerintahan seorang imam tu dia kata terikat dengan terhadap rakyatnya manutun bil maslahah. Dia terikat kepada maslahah. Maslahah ni ialah nak menjaga kebaikan semua pihak. Itu dari segi kaedah dia. Jadi kalau kerajaan dia tidak ambil tahu, makna dia tak terlepas daripada tanggungjawab bahawa dia tu kena cari satu maslahah untuk kepentingan bersama. Kalau kira gitu tidak berasa mudah juga nah. Kalau kita nak jadi pemimpin, jadi kerajaan, sebab itulah kalau kita baca hadis imam yang adil ni ialah orang yang pertama boleh berlindung di bawah bayangan aras tu. Aja dengar ada tak? Yauma la zilla illa zilluh sab'atun yuzillullahu yaumal qiyamah. 7 gulungan ia boleh berteduh di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Yauma la zilla illa zilluh, ya pada hari itu tak ada bayangan lain, tak ada teduhan lain melainkan teduhan Allah. Jadi siapa dia boleh duduk sab'atun 7 gulungan ni? Mula-mula sekali dia sebut imamun adil, iaitu pemerintah yang adil. Apa makna adil? Ialah wad'u syai' fi mahallih, dia meletakkan sesuatu benda tu kena pada tempatnya. Jadi lawan adil ialah zalim. Dan ada hadis di sana pula, kalaulah seorang imam tu adil, yang tidak adil, dia buat pakar-pakar gitu je menyebabkan teraniaya mana-mana pihak rakyat dia, jawab dia tak bangun syurga dah. Wa huwa ghashun, dia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka dia tidak disebut dalam hadis tu, maknanya tidak akan masuk syurga. Jadi berat juga kali gitu dah. Jadi kita ni mujulah juga Tuhan dia tak jadi pemimpin ke tidak dah, tidak payah juga. Jangan hidup nampak adik sedap imam adil saja, tapi macam-macam benda-benda begini dengan keadaan rakyat susahnya, dia kena duduk melihat benda dengan orang panggil duduk tengok sungguh ke mana ke jalan yang dia nak ambil, jalan tengah supaya semua pihak ni mendapat masalah. Baik. Adakah mereka boleh menetapkan harga sesuatu barangan sesuka hati? Betul lah. Pengilang, pengedar, peniaga dan penjual ni dia yang berhak meletakkan harga. Baik, bila sebut dia tu berhak, adakah kuasa mutlak duduk dia? Adakah dia boleh tetap harga dengan suka hati dia? Dan adakah kadar tertentu yang ditetapkan oleh Islam dalam menetapkan keuntungan? Itu persoalan dia. Jadi nak jawab sini, menurut ulama, tiada batasan tertentu dalam syarak bagi keuntungan yang boleh diambil dari barangan atau produk yang dijual. Tak ada. Ini mengikut pendapat ulama, dia kata tak ada mana-mana ia petunjuk daripada hadis, daripada nas ataupun dalil yang menyebabkan ada kadar kalau nak ambil utuh kena sekat ni ada. Walaupun ada depan nanti kita tengok bahasan ulama, khususnya Imam Syafi'i kita ni, dia letaknya ada kadar tertentu untuk seseorang peniaga tu ambil utuh. Jadi penentuan harga barangan atau produk tu bergantung sepenuhnya kepada peniaga. Ikut dia lah. Asalkan dia tu tidak menganiayai rakyat. Kalau kita tengok di kapur ni, kalau kita tidaklah kata tengok kepada pengilang-pengilang kapur ni, dia nak jual sesuatu benda, nak jual nasi alik pagi ke tak? Musim-musim sikit lagi pakat jual putu halba dah. Dia nak jual putu halba pun dia kena kira ubi kayu dia ambil berapa, dengan nisai dengan berapa dah. Kita kata berapa 10 tahun mula kita beli kan putu halba ni, zaman dulu kat tu kita boleh 5 butir seria zaman dulu dah. Lah ni siapa dia boleh jual 5 butir seria lah ni? Apa pula saiz pokok kecil. Kita tanya mak cik tu berapa saiz pokok kecil ni? Dia kata ubi kayu mahal weh, dia kata dah. Jadi dia nak jual apa, dia kena tengok kepada benda. Jadi baik, dia boleh nentu harga. Namun begitu para peniaga hendaklah mengambil kira keredaan pengguna terhadap harga yang ditetapkan sini. Dia kena ada seorang peniaga ni ada hati budi, timbal rasa. Biar orang beli tu dia berasa reda. Kita jual nasi kilo ni, nasi 3 riyal setengah lah ni dah. Bunyi khabar nak naik 4 riyal pula, moga yang kau mahal dah.
Tapi kalau dia tu dia letak tu berapa harga dia tu, sebentar kau orang ni tak boleh nak barang kita, dia pubuh gol 8 ria kata. Orang panggil tak timbang rasa dah. Ada nasi gol 8 ria, nasi air dingin. Bila? Siapa Kuala Lumpur. Kita beli sini 4 ria je dah. Namun tanya saya ni, dah nak kan dia buat naik kapal terbang, subuh buat naik dah. Nasi di air dingin naik kapal terbang. Jadi orang sana terima, pemburu terima, siapa kedai, orang makan beli pergi kedai kopi, minum teh, makan nasi air dingin, kamu tanya dia 8 ria. Sedap kat dah 8 ria dah. Boleh 5 beranak pergi ke, main 50 ria makan pagi dah. Jadi maknanya kena tengok kepada benda. Jadi orang tak kata apa. Ada situ ada keredaan. Keredaan orang pembeli sana kerana dia tahu barang tu mari naik kapal terbang. Sini terletak di antara benda-benda yang perlu dipikirkan oleh peniaga. Jadi tidak boleh ia melakukan penipuan harga ataupun ghabnun fahish. Ini satu istilah dia, keuntungan yang keterlaluan. Pepatah Melayu dia panggil menahan luka di permatangan. Kalau tidak silap lah, ingat sekolah-sekolah dulu. Menahan luka di permatangan. Maknanya tempat ikan banyak dia tahan bubu situ. Jadi dia tahu orang nak berlaku bagian dia. Tak boleh tidak, orang kena beli. Jadi oleh kerana tu aku letak mahal lah harga. Mahal apa orang beli, nak guano. Kalau dia mau tak beli, kata berah lah. Kita buat harga mahal. Muka berah kita je jual. Tak makan berah demo tak boleh duduk dah. Maka boleh kerana orang nak kita, maka kita ambil kesempatan. Keterlaluan yang dilarang oleh agama kita, dia panggil ghabn fahish. Baik. Jadi kita nampak tak? Inilah nak ayatnya, Islam kita ni suatu agama yang lengkap, menyeluruh. Dia meliputi semua sekali. Jadi kita jangan ingat dalam agama kita ni terlepas daripada dosa pahala. Kita gamuk benda pahala, benda berdosanya bila kita sembahyang, bila kita berzikir, kita mengatik dah. Benda orang panggil cari makan, bermuamalah. Kita berjual kedai macam Amos sebut semua tu. Situ dia boleh pahala tu, bukan pahala kecil. Kita buka kedai, walaupun kita nak kepada keuntungan, walaupun kita berniaga tu, niaga dengan amanah, situ tinggi dah. At-tajirul amin, ini hadis sebut. Ma'as safartil kiramatil bararah. Orang seorang peniaga yang amanah, maka dia akan bersama dengan orang-orang seperti golongan awliya kiramatil bararah. Tengok tu boleh pahala tak? Kita buka kedai, padahal nak cari makan buka kedai. Kita boleh, Nabi sebut, tapi kena amanah. Termasuk dalam amanah tadi kita jual tidak buat nyayu ke orang. Tak. Baik, masa kita cucu menyucu, turut syariat, jual beli akad, semua tu upacara-upacara yang kita buat daripada pagi sampai petang buka kedai tu, ialah kita mendapat pahala. Itu bagi orang kedai. Bagi orang makan gaji, orang buat kerja pula, kerja benda, kerja mana, buat rumah ke apa tak. Ini ada hadis, tapi hadis ni hadis dhaif. Tapi ulama-ulama menyebut bahawa hak ni dhaifus, dipanggil dhaifus sanad, tetapi sahihul makna. Hadis ni dhaif dari segi sanad, tetapi makna dia sahih. Dia kata macam mana? Misalnya man amsa, ini hadis dia bunyi, man amsa kalan, amsa maghfuran lahu. Sesiapa yang balik petang, man amsakalan bi amali yadi. Tu tengok ada lagi tu. Man amsakalan min amali yadi. Siapa dia balik petang tak cekak, letih kerana buat kerja dengan amalan tangan dia sendiri. Nukai rumah, kau berkebun, kau gapo dia ni. Tapi buat kerja benda halal lah. Niat dia molek ni buat jaga sara keluarga, boleh pitih untuk God. Nabi kata amsa maghfuran lahu, dia balik dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni cari keampunan, tak ada pasal-pasal. Dengan tidak kata istighfar, astagfirullah, tapi kita diampunkan oleh Tuhan. Kenapa? Kita letih pergi cari makan. Kita nampak dah dalam Islam kita dia cari lubang-lubang pahala ni terlalu banyak, walaupun nampak kerja dunia. Sebab itulah kita ni kena mengaji biar betul supaya setiap amalan benda dunia pun jadi ke pahala. Makan gaji pahala, buat kerja sendiri pun pahala, semua benda muamalah nak jadi ke pahala. Sebab kita ni nak cari pahala kok semayang banyak, mengatik banyak, berzikir ni kita malas dah. Kena ambil kok ni. Tapi dia kena syarat dah pula. Syaratnya kita nak mengaji lah. Tapi kita kata kita cari makan tapi amalan riba, amalan yang tidak menepati syarat.
Sebab itulah ulama-ulama dia kumpulkan hadis-hadis dalam bab suku bab muamalah. Kalau tak ngaji bab ni, ramai orang yang buat kerja dia terasa dia tu boleh pahala kerana buat kerja benda muamalah. Menego dah. Tapi kalau tak kena dengan syarak, jawab dia berdosa. Jadi benda ni, jadi kita ngaji sini, kita nak tengok patah laran. Termasuklah peniaga tadi. Ini satu benda yang menjadi amaran kepada peniaga-peniaga. Walaupun dia dapat pahala dia nego, tetapi kalau dia tu mengambil kesempatan menganiayai orang sehingga timbul rasa tak puas hati orang beli, tentulah dia ni menjadi satu kesalahan. Jadi sebab itu dia menyebabkan pembeli itu terasa ditindas dan hilang perasaan redanya terhadap jual beli. Apabila mereka mengetahui nilai sebenar di pasaran, dia beli satu barang dengan kita mahal. Dia tanya orang, apa beli dengan dia? Kita pergi beli sana, tidak begitu, dia tu tepuk dahi dah. Sini dia ketimbus banyak benda. Rentitan, orang panggil, lepas daripada tu rasa tak puas hati, masa muka, bu, sangka, macam-macam dah. Jadi Islam ni dia jaga muamalah ni, nak jaga ketenteraman ummah. Sebab tu dia panggil muamalah. Muamalah ni kalau kita kira kat dia dua pihak. Kerja dua pihak. Perkataan amilah juga. Dalam bahasa Arab ni kalau kita kata amilah ya'malu ni buat kerja. Tapi dia kata amala yu'amilu ni makna mu kerja aku. Kerja sama. Fi'il muqabalah. Mana interaksi di antara pihak ni dipanggil muamalah. Jual beli, hutang berhutang apa semua antara manusia ni kena lendik molek betul dengan hukum syarak. Kalau tak betul, jawab dia boleh dosa. Kalau betul boleh pahala. Itu dia duduk. Jadi pusing ke mana pun, itulah sebabnya kita nak mengaji ni. Kita nak tahu dah supaya benda tu tepat dengan kehendak agama kita. Faham tu dah? Okey. Mengenai kadar keuntungan yang diharuskan bagi mengelak dari berlakunya riba fahish tadi, itu para ulama berbeza pandangan. Nak tengok boleh ke setara mana keuntungan seorang peniaga tu dia nak buat. Menurut ni buat warna kuning ni supaya kita buat perhatian. Menurut mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, keuntungan hendaklah tidak melebihi daripada 1/3 atau 3/3% daripada pasaran. Imam Syafi'i dengan Maliki dia letak situ. Kalau lebih pada tu, bagi dia tak baik. Tapi tepat ke tidak pendapat ini, tu kita tengok depan. Artinya, kalau kita barang tu kita modal seria, kita tak boleh jual lebih daripada seria 40 sen. Sekat seria 33 sen. Siapa dia kata? Imam Syafi'i. Kalau gitu berat juga tak? Apa kali jual lebih berdosa. Tapi tak apa. Kita tengok pendapat ulama lain. Maknanya, misalnya jika harga pasaran 10 riyal, maka hendaklah dijual tidak melebihi 13 riyal 40 sen. Nak jual 15 riyal tak boleh ni. Siapa dia kata? Imam Syafi'i. Manakala mazhab Hanafi dan Hambali berpandangan tiada ketetapan khusus sebagai kadar keuntungan yang dibenarkan. Dia tak apa. 2 kali ganda tak apa lagi. Asalkan ada menampakkan bahawa pembeli itu dia tidak merasa resah. Dia sanggup beli. Imam Hanafi dengan Hambali kata okey. Nak pakai mana dua ni? Di sinilah. Kita tak boleh. Kita mazhab Syafi'i kena pakai mazhab Syafi'i. Sokmo. Tak betul lah betul. Kalau kita pakai Syafi'i juga, semua betul kalau lagu tu kita kecek je lagu tu. Kasi orang dia allergic orang panggil, dia sensitif. Kita mazhab Syafi'i buat boleh pakai mazhab lain ke? Yolah kecek boleh hak demo nak buat tu. Gapo dia? Tu tak kan. Demo buat pinjaman perumahan. Ia jadi halal tu dah. Macam-macam hak dalam bank tu al-bai' bisaman ajil, al-ijarah, al-wadi'ah. Tu formula bank yang Islamik itu sahabat tak ada dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain. Lepas tu dia demo nak pakai juga tu. Dah demo mazhab Syafi'i. Tu nak betul tu dah. Dia salahnya dalam istilah syarak. Nanti dengar molek nak ayat ni. Dia salahnya dipanggil talfiq. Talfiq mana kita capur mazhab dalam satu ibadat. Dalam satu qadiyah. Bukan satu ibadat, satu qadiyah. Kesempurnaan satu ibadat. Contohnya semaya start daripada Allahu Akbar sampai ke salam. Kalau pakai mazhab Syafi'i kena jak daripada salam sampai jak daripada takbir sampai ke salam, kena pakai Syafi'i. Tak boleh rakaat kedua pakai Syafi'i, dah semaya Zuhur kita pakai 4 mazhab. Rakaat kedua pakai Maliki, rakaat ketiga pakai Hambali dah.
Tak boleh lagu tu. Tapi kalau sembahyang asar sekarang dah kita reti nak sembahyang cara Hanafi pula boleh. Biar sudah selesai. Kalau kita capur dia panggil talfik, itulah mengikut sepakat ulama tidak sah sesuatu ibadat kalau talfik dalam sesuatu qadiyah. Faham tak istilah dia? Dah kita pandai Zuhur sembahyang Syafi'i, asar sembahyang Hanafi, Maghrib sekarang Hambali. Tak. Salah, tidak salah lagu tu. Ia salah tak dicapur. Boleh faham tu tak? Okey. Jadi kalaulah lagu tu lah punya benda, kita tengok lagu mana pendapat dua ni, lagu mana pendapat keputusan antara dua ni hak mana lebih tepat kan. Jadi mengikut pendapat Hanafi dengan Hambali tadi, dia berubah-ubah mengikut uruf. Uruf ni maknanya kebiasaan yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat setempat. Dan penilaian para peniaga. Walaupun dia untung 2 kali ganda. Dia beli 5 riyal, dia jual 10 riyal. Bagi kata mazhab Hanafi dengan Hambali, boleh. Baik, nak tanya sini, hak duk nego tu pakar ke Syafi'i lah ni? Tak pakar dah. Tak si pula. Hak duk kata tak boleh. Kita tak boleh. Kita Syafi'i kena tunggu Syafi'i. Tak pakar pula. Ia dia nak nego. Dia tak kira-kira. Kalau Syafi'i tak boleh. Modal 100, kat 130 dia boleh jual. Apa dia nak lagu tu? Tak si pakar ni dah. Sebab Hanafi Hambali kata tak apa. Kita pakai dia. Kebetulan pula pandangan inilah yang lebih tepat. Jadi ulama-ulama hadis mutaakhirin macam Imam Nawawi bila dia kaji balik, pandangan Imam Syafi'i dengan Maliki itu tidak tepat. Pandangan Hanafi dengan Hambali lebih tepat. Boleh faham? Kita ngaji kita boleh ayat Quran. Salah ada orang kata tak boleh jual. Imam Syafi'i kata 30 apa 1/3 atau 33%. Tak apa kita kata, tapi mazhab Hanafi dan Hambali. Apa moga kita mazhab Syafi'i kan dia adalah buah tu kecik tu. Ada kita pandai sikitlah kita boleh jawablah dia. Tak boleh tu kalau capur kata. Maka dia kata tak boleh kita nak Syafi'i juga. Dia mau bayar terus dengan apa? Siapa dia bayar terus dengan berah? Puasa. Ada siapa dia bayar dengan berah? Kalau bayar dengan Syafi'i tak boleh. Tak sah. Mazhab Syafi'i tidak sah. Apa kita bayar dengan harga dengan pitih tu? Hanafi. Tak apa pula. Nak suruh hilir sikit lah. Jangan duk make it speak. Kita ngaji ni biar reti sikit. Oleh itu penentuan kembali kepada urus setempat selagi tidak mengandungi unsur penipuan dan penindasan di samping memelihara aspek reda meredai antara kedua-dua belah pihak. Itu sebab tu lah. Jangan melampau. Kita nak utuh juga tapi jangan buat nyayu kat orang dah. Habis itu dah. Baik. Jadi kesimpulannya macam mana ni? Sebut ni. Kesimpulan dia nya kalau naik harga barang ni gapo dia? Tanggungjawab pemimpin. Tanggungjawab pemimpin ni dia kena turun ke bawah tengok pembeli setara mana, dan hak depan ni ialah kita takut jadi harga barangnya kerana ada manipulasi dia panggil. Orang sorok barang. Dia panggil lah ni istilah kartel. Gaji dengar ada kartel aku sebut. Buat puayai mahal. Orang tengah. Inilah perannya kerajaan. Hamba sebut tadi manuntun bil maslahah. Payah dah nak buat. Bukan mudah. Cuma orang dia buat nganying lah ni. Kerajaan tak boleh buat harga barang ni. Sebabnya masa dia jadi pembakai mula dia sedap dia kata kat orang. Betul tak? Dia kata barang dah naik berminggu-minggu baru nak mesyuarat. Bangang dia kata. Kita dia kata kalau bunyi 3 minggu nak naik saja barang kita mesyuarat lalu. Jadi bila kena ke dia jadi itu ya sebab orang duk marah. Sebab tu kita tak boleh kecek agah pasal barang naik barang. Payuh. Dia benda berkait gini. Tak? Kita tengok pula hadis yang 34. Wa an Ma'ar bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahtakiru illa khati'un, rawahu Muslim. Dari Ma'mar ibn Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan menimbung barang kecuali orang yang berdosa. Menimbung barang ni mana sorok barang lah. Kita tengok huraian dia. Hadis ini menjelaskan tentang larangan menyimpan dan menyorok barangan dengan tujuan supaya harganya naik. Ni macam gini. Kita tengok. Berah baru ni lah. Tak ada. Berah tempat yang tak ada.
Nak beli beras import mahal dah. Tak ada gimana. Tak jumpa cari. Tiba-tiba bila berlaku pilihan raya PAN tu bertimbul-timbul boleh bagi pula. Mari mana beras tempatan. Di situ maknanya ada orang sorok dah. Inilah kena peranan kerajaannya kena cari. Dia rakyat bayar gaji dia benar kena cek duduk man gapo rantaian nak boleh peniaga beras duduk man. Nampak tak situ. Jadi sebabnya Islam dia memandang penting ada pihak ya dia bila dia sorok barang tak ada. Dia ngaji ekonomi supply and demand, permintaan dan penawaran. Apabila permintaan itu tinggi barang tak ada, dia kata harga naik. Dah. Bila dia ngaji bahagian ni, dia kata supaya demand ni banyak mengatasi supply. Penawaran tu sikit daripada permintaan. Orang ramai nak, bahagian tak ada. Teori ekonomi dia naik harga. Jadi dia ngaji bahagian ni, nak suruh bahagian jadi tak ada, biar supply ni jadi kurang. Susut lah, sorok. Dah. Benda ni haram. Gahak je sorok negeri kita ni, bukannya orang Islam. Dia tahu apa hukum, berdosa tak berdosa bila dia baca hadis. Hak Melayu tak baca hadis. Dah. Pada duduk mana? Kerajaan. Betul tak? Sebab tu political will di sebuah kerajaan ni dia kena free. Dia tak boleh sakut dengan orang. Kalaulah kerana kita ni berkongsi kuasa dengan orang kafir. Sedang katanya orang kafir. Orang kafir yang jaga ekonomi kita. Dia buat guna kita nak hal ke dia. Dia kuasa politik duduk dia tarik sokong yang rebuh kita. Nampak tak? Sebab itulah dalam Islam ni kan. Benda sistem pemerintahan ni dia panggil ad-din usun was-sultanu harisun. Agama tu asas pemerintahan, kuasa pemerintahan tu ialah penjaga. Tak apa. Malla dinun mahdumun. Kalau tak ada, tu siapa dia sebut lagu tu? Kalaulah tidak ada agama, dia kata hancur. Bila tidak ada sultan, tidak ada kuasa tu pula, dia panggil dha'i'un hilang. Tak boleh buat gapo. Dia kena ada dua. Siapa dia sebut tu? Imam Ghazali. Dalam kita ada Al-Iqtisad fil I'tiqad. Imam Ghazali tu kita tahu orang tasawuf, tapi dia sebut benda-benda kuasa politik bagi sebuah negara. Sebab nak jaga kebajikan macam ni. Betul tak? As-Sultan Harisun. Kuasa pemerintah ialah pengawal. Jangan ada kartel. Jangan ada orang-orang yang mengkhianati amanah rakyat. Tapi kalau kita tu, kuasa kita tu, kita nak buat kita gantung kat orang. Kita tidak kuasa mutlak. Toke-toke je duduk daripada orang kafir tu kita tahu belaka ekonomi dalam negeri kita ni siapa dia pegang. Tapi kita dia mari lepas tu nak buat mana kita. Betul tak? Benda politik, kita kata benda ni politik. Politik tak boleh lah. Pasti Imam Ghazali pun sebut. Bukan masalah politik kepatihan, tapi realiti kuasa umat Islam. Dia tu tahu 505 hijrah mati dia. Berapa dah? 800 tahun dulu dia mati. Tapi dia faham benda ni. Ad-dinu usun. Agama ni asah. Tapi agama yang tak ada penjaga, tak ada kuasa politik yang jaga, tidak akan jadi, hancur dia kata. Sebab as-sultanu harisun. Ini kita kena faham. Dalam perdagangan semasa, jika terdapat hanya satu peniaga yang menguasai pasaran, penentu harga pasar ini biasa disebut sebagai monopolis. Leasing, pengimport sesuatu benda. Kalau monopoli kepada satu syarikat, dia tak ada saing, ikut dia. Dia boleh, ni orang ngaji ekonomi, dia tahu dia boleh monopoli harga, dia boleh letak. Siapa dia susah? Rakyat susah. Orang kaya dia boleh main benda gitu. Inilah letaknya kerajaan. Okey. Sebagai penentu harga, dia panggil price maker. Seorang monopolis dapat menaik atau menurunkan harga pasaran atau bahkan mengurangi jumlah barang yang akan dikeluarkan, kerana dengan semakin kurangnya jumlah barang akan semakin tinggi harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Ni yang saya sebut tadi, orang ngaji ekonomi dia panggil supply and demand. Tahu tak?
Perbuatan memonopoli harga barangan oleh suatu pihak bukan sahaja boleh menjejaskan pengguna, malah peniaga-peniaga lain juga turut terjejas. Justru, tengok penyelesai Islam. Islam mengharamkan perbuatan menyorok barangan atau monopoli harga barangan dengan tujuan mendapat keuntungan lebih. Dia kena cek polis ada. Kita ada macam-macam agensi. Sepatut barang itu tak lobuk nak kalau lagi luar negeri, kita ada dengan custom immigration dah. Machinery kita, jentera kita bukan main banyak. Duduk di mana? Duduk di political will. Kuasa kerajaan. Setara mana dia ada. Sebab dia benda-benda dia benda yang boleh benda haram. Benda haram ni baca sekat hukum boleh. Boleh tok guru duk sebut semua dia. Kita duk baca lah goni haram, arak haram, judi haram. Tapi mula dia kata ambo duk baca tiang masjid Pulau Melaka, dia kata ambo sebut kota haram kau lepas tu duk Kota Baru tu ada Pangulidu pun ada, Pak Nombor Ekor pun ada, Sport Totu pun ada, minum arak duk rata-rata dan duk pun ada tak. Hotel Murning depan tu. Ambo pergi dah mula tahun 80 lagi nak pergi cari saing. Duduk kelab malam masa tu. Tapi dia kata bila ambo boleh jadi menteri besar, start daripada tu, cuba tengok, ada. Judi tak ada. Sport Totu. Saya ambo tu duduk jual Cina tu. Wang Xiomeng, ingat lagi nama. Duduk jual. Pak Nombor Ekor Sport Totu dekat Seni Budi. Tanya dia tahun 91 dia kata entah dia tak boleh, dia kata. Bapa yang jadi tak boleh tu kerana tadilah As-Sultanu Harisun. Kuasa pemerintah itu pengawal, nak kawal agama. Jadi agama ni kalau tidak ada kuasa pemerintah jadi begitu. Betul tak? Jadi sebab itulah nak haram satu benda, benda monopoli, benda gapo semua sekali nak kepada political will, dia panggil kuasa politik. Ulama membahagikan perbuatan ihtikar, dia panggil. Bahasa Arab dia panggil ihtikar. Gapo dia? Sorok barang. Atau monopoli barangan kepada dua jenis. Pertama ihtikar. Nak berhabis ni ya dah. Pasal dia nak masih isu ada tak? Pertama ihtikar secara mutlak, iaitu dengan menyorok barangan kepada semua kan. Dia yang kedua ihtikar secara khusus, iaitu dengan menyorok barangan kepada orang tertentu sahaja, sebaliknya menjual kepada orang yang sanggup membayar dengan harga yang tinggi. Ada dua jenis. Menurut ulama, kedua-dua jenis ihtikar ini adalah haram dan berdosa. Dosa belaka. Ulama juga mengkhususkan larangan ihtikar ini hanya melibatkan barangan keperluan asas sahaja seperti makan beras, gula, minyak, gandum dan sebagainya. Ada ulama dia kata hak tak boleh sorok barang mai harga ni, dia kata hanya barang asas. Kalau barang asas ni barang orang tak boleh tidak kena ada. Betul tak? Macam beras, minyak, gula, carilah muka-muka lain tu. Kalau macam kalau misalnya kalau benda lain pakai yang mewah, kasut branded tu dengan perabot-perabot mahal, tak apalah, Gen Rolex nak jual gold 80,000 pun, tu dia kata tidak melibatkan keperluan asas. Adapun barangan yang bukan keperluan asas, maka ia diharuskan melalui ihtikar. Tu tak apa dah tu. Ada ulama kata. Betul tak? Dia jual Gen Rolex gold 150,000 misalnya dah. Orang nak ambil. Tak sih. Tak apa, tak ada Gen Rolex pun. Betul tak? Boleh beli Gen cak 230 riyal, tak ada keperluan asas dah. Betul tak? Masuk serupa je. Tak ada kata Gen 30 riyal ni tekas Gen mahal dah. Okey. Begitu juga sekiranya ihtikar dilakukan bertujuan penyimpanan barang keperluan untuk bencana. Pasal gini, istilah ihtikar ni simpan barang, jangan lepas kat orang. Boleh ke tak boleh? Kalau tujuan baik, boleh. Kita kena taruh weh, jangan borah pasal banjir nanti tak ada makan ni. Tu boleh. Pasal apa? Nabi Yusuf buat. Dalam sejarah Nabi Yusuf buat dah. Pasal dia takbir mimpi, dia kata kalau tidak ialah 7 tahun dah. 7 tahun dia kata kemarah, maka dia simpan dengan gemar-gemar. Maknanya boleh makan. Gandum ni lebih kurang padi lah. Kalau taruh dalam baluh yang dulu kan bertahun-tahun boleh makan kan. Jadi Nabi Yusuf ni pernah menyimpan barang makan ni dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan kepada mimpi raja yang ditafsirkan bahawa negeri itu akan mengalami musim kemarau panjang. Bacalah dalam surah Yusuf tu, cerita dia panjang. Sehingga Yusuf tu dilantik sebagai menteri keuangan dari negeri dia tu. Akhirnya dia boleh jadi pemerintah di negeri itu kerana dia ni
pandai ekonomi dia. Ramalan ni orang duduk mengaku nak jadi Nabi Yusuf ni, kalau dia pandai ke dah? Kalau dia pandai buat ekonomi sikit, tengok ni kawan sepuluh Nabi Yusuf dia kata ni. Wah, dia tak tengok dia lagu mana tekah jauh dengan Nabi Yusuf tu. Justru Nabi Yusuf AS mencadangkan kepada Raja Mesir agar menyimpan makanan dalam stok yang banyak dan untuk tempoh yang lama sebagai persiapan musim kemarau. Dalam kisah dia tu kan, adik-beradik dia tu mari cari daripada negeri dia mari ke Mesir. Nak makan ni. Dan adik-beradik dia tak kenal dia. Sedap baca dalam kisah surah Yusuf tu cerita dia. Cuba tengok dalam tafsir surah Yusuf tu lagu mana cerita. Bagaimana Nabi Yusuf ni sipai makan ni tu. Sipai gandum tu. Sebab itulah dulu kita